Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pensyarah saya iaitu Puan Azilawati dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Saya Wan Nur Syakila binti Wan Zaini. Pada hari ini saya ingin berkongsikan pengalaman sepanjang tempoh pengawalan pergerakan ataupun PKP. Seperti yang kita ketahui, penularan wabak coronavirus atau COVID-19 ini telah menular ke seluruh dunia. Ianya virus pada asalnya bermula daripada China, iaitu di daerah Wuhan. Setiap hari kita dapat lihat angka-angka yang dilaporkan di media massa semakin meningkat kes positif COVID-19 ini. Tidak dilupakan juga jumlah kematian turut meningkat. Ini mungkin kisah yang tidak dapat dilupakan oleh manusia kerana kisah ini mungkin kisah besar di dalam dunia dalam menangani virus ini daripada terus menular. Oleh itu, pihak kerajaan Malaysia membuat keputusan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP kepada semua rakyat Malaysia. Pada 16 Mac 2020, jam 10 malam waktu Malaysia, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi ucapan secara langsung di televisyen secara rasmi mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Berkuat kuasa pada 18 Mac, Malaysia secara rasmi melaksanakan langkah kawalan pergerakan. Maklumat Perintah Kawalan Pergerakan 18 Mac hingga 2020 sehingga 31 Mac 2020. Yang pertama, larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Untuk menguatkuasakan larangan ini, semua rumah ibadat dan premis perniagaan hendaklah ditutup kecuali pasaraya, pasar awam, kedai runcit dan kedai serbaneka yang menjual barangan keperluan harian. Khusus untuk umat Islam untuk menangguhkan semua aktiviti keagamaan di masjid dan surau termasuk solat Jumaat adalah selaras dengan keputusan mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas yang telah bersidang pada 15 Mac 2020. Sekatan yang kedua, sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara bagi yang baru pulang dari luar negara pula, mereka dikhendaki untuk menjalani pemeriksaan kesihatan dan melakukan kuarantin secara sukarela selama 14 hari. Yang ketiga, sekatan kemasukan semua pelancong dan pelawat asing ke dalam negara. Seterusnya yang keempat, penutupan semua taska sekolah kerajaan dan swasta termasuk sekolah harian, sekolah berasrama penuh, sekolah antarabangsa, pusat tahfiz dan lain-lain institusi pendidikan tinggi awam dan swasta serta institusi latihan kemahiran di seluruh negara. Seterusnya, yang akhir sekali, penutupan secara semua premis kerajaan dan swasta kecuali terlibat dengan perkhidmatan penting negara iaitu air, elektrik, tenaga telekomunikasi, pos, pengangkutan, pengairan, minyak, gas, bahan api, pelincir, penyiaran, kewangan, perbankan, kesihatan, farmasi, bomba, penjara, pelabuhan, lapangan terbang, keselamatan, pertahanan, pembersihan, peruncitan dan bekalan elektrik. Yang saya sebut ni semuanya tidak tutup dikecualikan. Malaysia sekarang ni berada di fasa kelima kuarantin dan sekarang berada di fasa PKPD iaitu Pengawalan Kawalan Pergerakan. Di sini saya ingin berkongsi pengalaman saya sepanjang melalui kuarantin daripada fasa 1 sehingga sekarang. Daripada segi emosi, saya tidak terganggu kerana saya sudah biasa berada di rumah seperti sekarang ni. Banyak yang saya baca di media massa dan juga perkongsian rakan-rakan saya di laman sosial
yang menyatakan bahawa mereka tertekan apabila terpaksa mengkuarantinkan diri di rumah dan tidak boleh berada di luar rumah. Namun saya berbangga dengan mereka dengan sikap sabar dan mencari jalan untuk melakukan aktiviti yang bermanfaat sepanjang kuarantin ini. Mereka dapat melepasi perasaan tertekan itu sehingga PKP fasa kelima sekarang. Jadi saya ingin mengucapkan tahniah kepada rakan-rakan saya yang berjaya. Seterusnya, daripada segi pemakanan, saya rasa sangat bersyukur kerana dapat berada di sisi keluarga. Kerana pemakanan saya lebih terjaga apabila berada di rumah. Bukan itu sahaja, kawalan pemakanan saya lebih sihat juga dilakukan kerana dapat pengawalan daripada kedua ibu bapa saya bagi meningkatkan imuniti di dalam badan kami sekeluarga. Seperti yang kita ketahui, untuk mencegah COVID-19 kita perlu meningkatkan imuniti dalam badan. Jadi itu yang dilakukan oleh kedua ibu bapa saya untuk mencegah virus ini. Ayah saya kerap mengingatkan kami untuk makan pisang pada setiap hari. Ini kerana pisang sangat baik untuk meningkatkan imuniti dalam badan. Selain itu, sepanjang PKP ini saya turut terkilan melihat pemakanan orang-orang yang tidak mampu. Ada yang terpaksa ikat perut kerana mereka tidak dapat mencari rezeki sewaktu PKP. Namun begitu, pihak kerajaan telah melakukan tanggungjawab yang sangat baik untuk memberi bantuan kewangan kepada mereka yang memerlukan. Setiap orang mendapat bantuan kewangan tanpa mengira pekerjaan dan juga status diri. Sebagai contoh, yang bekerja, yang tidak bekerja, pelajar, warga emas, semua akan mendapat bantuan kewangan ini. Seperti saya, pelajar juga tidak terkecuali dalam menerima bantuan kewangan ini. Kami mendapat RM200 setiap seorang. Selain itu, saya ingin berkongsi tentang pembelajaran saya secara atas talian. Kami tidak dapat bersemuka dan menghadiri kelas seperti biasa. Pihak universiti memutuskan untuk mengadakan pembelajaran secara atas talian. Pada awalnya ia agak sukar bagi saya kerana saya tidak dapat memahami isi yang ingin disampaikan oleh pensyarah. Lama kelamaan, apabila sudah biasa, saya semakin faham untuk menguruskan pembelajaran atas talian. Namun masalah internet yang tidak kuat juga sering mengganggu pembelajaran atas talian. Ini yang saya hadapi lah. Masalah internet tidak dapat diselesaikan. Ini kerana ramai yang menggunakan perkhidmatan atas talian pada musim PKP ini. Kerana ramai menggunakan internet untuk berurusan. Mereka ada alasan mereka sendiri untuk berurusan. Ini kerana bukan sahaja pelajar, namun pekerja juga menggunakan interaksi secara atas talian untuk berinteraksi dengan rakan sekerja mereka. Seterusnya, bukan itu sahaja, saya ingin berkongsi aktiviti yang saya lakukan pada PKP. Pada awalnya, saya seperti orang lain juga yang tidak merancang apa-apa aktiviti untuk dilakukan. Pada suatu hari, kedua ibu bapa saya merancang untuk berniaga secara atas talian. Mereka mempunyai perniagaan kecil-kecilan sebelum ini, namun kedai terpaksa ditutup kerana PKP. Seperti yang saya beritahu pada awal tadi, hanya kedai runcit dan juga makanan yang diperlukan secara harian sahaja yang boleh dibuka. Jadi kami, ibu bapa saya menjual barangan pakaian, jadi terpaksa tutup. Namun alhamdulillah, rezeki menyebelahi kami sehingga hari ini setiap hari kami mendapat pesanan barang daripada pelanggan.
Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Harap kita berjumpa lagi. Terima kasih.